Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baiklah, untuk video kali ini kita akan buat serba sedikit ulang kaji berkaitan dengan siratan makanan. Sebab apa? Siratan makanan ni adalah topik yang sangat penting, ya. So, awak kena ingat, siratan makanan adalah merupakan gabungan. So, dia adalah gabungan rantaian makanan. Gabungan lebih daripada satu rantai makanan. Kenapa boleh terjadi siratan makanan? Sebab dalam sesebuah habitat, dalam sesebuah kawasan, terdapat berbagai-bagai jenis hidupan. Ada hidupan yang makan lebih daripada satu jenis hidupan dan sebagainya. So, kita tengok pada contoh soalan yang pertama. Bina satu rantai makanan menggunakan hidupan di bawah. Kalau awak perasan, ini adalah soalan yang Ustaz beri di dalam WhatsApp yang Ustaz minta awak buat menggunakan emoji tu. So, awak kena ingat, tak kisahlah rantai makanan ataupun siratan makanan, kita mesti bermula dengan tumbuhan. Sebab apa? Tumbuhan merupakan pengeluar. Dia bos, kilang yang memberikan tenaga. Sebab apa? Dia boleh membuat makanan ni sendiri menggunakan melalui proses fotosintesis. So, soalan, fahami kehendak soalan terlebih dahulu. Dia kata bina satu rantai makanan. So, rantai makanan. So, kita mulakan dengan tumbuhan. So, kita ada tikus, burung hantu, kelapa sawit dan juga ular. So, antara keempat-empat hidupan ni yang merupakan tumbuhan adalah kelapa sawit. So, kita mulakan dengan menulis kelapa sawit. So, kelapa sawit. Sebab apa? Sebab dia adalah tumbuhan. So, mesti berada pada yang pertama sekali. Kemudian, kelapa sawit dimakan oleh. So, bila kita kata dimakan oleh dalam sains, kita simbolkan dengan simbol anak panah. So, kelapa sawit dimakan oleh tikus. So, haiwan yang kedua makan kelapa sawit adalah tikus. Tikus. Hilang tak? Tikus. So, kelapa sawit dimakan oleh tikus. Kelapa sawit settle. Tikus settle. Yang kedua. Kemudian, yang tinggal adalah burung hantu dan ular. So, awak kena decide antara burung hantu dengan ular, siapa dulu? So, tikus dimakan oleh ular. Tikus dimakan oleh ular dahulu. Tikus dimakan oleh ular dahulu. Kemudian akhir sekali ular akan dimakan oleh burung hantu. Burung hantu. So, ini adalah satu rantai makanan. Settle. Kemudian, kita tengok kepada contoh soalan yang kedua. Masih benda yang sama. Cuma, kali ini, soalan berubah. Dia kata, bina dua rantai makanan. So, masih lagi rantai makanan, tetapi kali ini dua. So, macam mana? Kehidupan masih sama. Sama juga, kita mulakan dengan tumbuhan. So, apa-apa tumbuhan mesti dulu. So, kelapa sawit. Mulakan dengan kelapa sawit terlebih dahulu. Kemudian, selepas saja kelapa sawit, kita buat anak panah. So, anak panah ni maksudnya, simbol menunjukkan bahawa kelapa sawit dimakan oleh, kalau kita tengok tadi, dimakan oleh tikus. So, kelapa sawit dimakan oleh tikus. Kelapa sawit dimakan oleh tikus. Dan kemudian tikus dimakan oleh ular. Dan akhir sekali ular dimakan oleh burung hantu. Ini adalah rantai makanan yang pertama. Soalan kata dua rantai makanan. So, rantai makanan kedua, yang kedua, kita buat kat bawah ni. Harap nampak lah ya. Nampak. Yang kedua, sama juga. Kita mulakan dengan kelapa sawit. Kemudian, dimakan oleh tikus. Kelapa sawit dimakan oleh tikus. Kemudian, tikus dimakan oleh, katakanlah yang kedua ni, Ustaz ambil burung hantu. Burung hantu. Kali ni yang rantai makanan kedua ni tak ada ular. Memang dalam soalan dibagi tikus, burung hantu, kelapa sawit, ular. Betul, dia bagi 4.
Tapi sebab soalan minta 2 rantai makanan, so awak boleh explore sendiri. Okey, awak kena fikir. Okey, haiwan apa yang makan haiwan apa. Okey, so ini dah lengkap 2 rantai makanan. Ini rantai makanan pertama dan ini adalah rantai makanan yang kedua. Okey, di mana rantai makanan pertama ni apabila di dalam sesuatu ladang, suatu kawasan habitat tu ada ular dan juga burung hantu. Manakala di dalam situasi kedua, okey, beza dia tiada ular tetapi terus kepada burung hantu. Okey. Seterusnya kita pergi kepada soalan yang ketiga. Okey, bina siratan makanan menggunakan hidupan di bawah. Okey, ini ditanya siratan makanan. Kalau kita tengok contoh, okey, masih lagi sama. Kita ada tikus, burung hantu, kelapa sawit dan juga ular. So, untuk membina siratan makanan, awak mesti ingat siratan maksudnya adalah kita menggabungkan rantai makanan di dalam sesuatu habitat, sesuatu kawasan. So, soalan 3 ni sebenarnya, okey, dia adalah, dia minta kita gabungkan yang kita buat tadi, nombor 2. Okey, nombor 1 ni asas, okey, rantai makanan. Okay, yang ini, so kita gabungkan. So, cara dia adalah, awak tulislah. Sama juga. So, mulakan dengan tumbuhan, iaitu kelapa sawit. Okey. Ini kelapa sawit dimakan oleh, katakan kita ambil yang ni lah. Kita salin balik. Kelapa sawit dimakan oleh tikus. Tikus. Kemudian tikus dimakan oleh ular. Kemudian ular dimakan oleh burung hantu. Okey. Tapi ini belum lagi menjadi siratan makanan. Ini masih lagi rantai makanan. So, macam mana awak nak gabungkan? Tengok balik soalan ni yang kedua tadi. Okey. Yang ni tadi awak dah buat dah kan? So, yang kedua ni awak tengok. Apa beza dia? Beza yang kedua ni tak ada ular. Tapi, awak boleh tengok kat sini. Tikus dimakan oleh burung hantu. Okey. So, dekat sini kita hanya tambah satu lagi anak panah. Tikus dimakan oleh burung hantu. Jadilah dia satu siratan makanan. Okey, kita gabungkan. Ini asalnya tadi 2 rantai makanan, betul? Kemudian kita gabungkan soalan yang sama, okey, dalam satu soalan yang sama, kita gabungkan, maka jadilah dia siratan makanan. So, ini adalah siratan makanan. Betul lah? Dia lebih daripada 1. Ini rantai makanan pertama. Okey. Ini rantai makanan yang kedua. Okay, Ustaz tukar warna pen. Mungkin awak tak nampak. Warna biru, let's see. Biru. Okay. So, ni adalah rantai makanan pertama, R1. Okay. Kemudian, ni rantai makanan kedua. Okay, kelapa sawit, tikus dengan burung hantu. Ada rantai makanan kedua. Okay. Awak kena tahu, siratan makanan ni tak kisahlah bentuk dia berselirat. Sebab dia berselirat tau. Dia tak semestinya bentuk dia kena menegak apa. Tak. Dia asalkan betul haiwan apa dimakan oleh apa dimakan oleh apa. Kalau betul, itu je. Okay, tak ada masalah awak nak tahu dengan terbalik macam mana. Tapi janganlah awak buat nanti anak panah. Awak buat macam ni. Awak buat mentang-mentang berselirat, awak buat macam ni. Ataupun awak bersimpul-simpul. Janganlah salah macam tu. Biar berselirat, tapi masih berselirat yang kemas. Yang kita masih boleh nampak. Okey, jelas ya? Kemudian, kita pergi kepada soalan yang keempat. Okey, bina siratan makanan menggunakan hidupan di bawah. So, soalan ni diminta kita untuk buat siratan makanan. Okey, beza dia ini, kita ada bangau, berudu, rumpai air, ikan kecil dan juga ikan besar. So, habitat, okey, habitat untuk hidupan ni adalah di kolam mungkin. Okay, contoh kolam. So, kita mulakan dengan tumbuhan. So, tumbuhan dalam kes ni adalah rumpai air. So, kita tulis. Kita mulakan dengan rumpai air. Okay. Kemudian, rumpai air dimakan oleh. Okay, rumpai air dimakan oleh berudu. Okay, rumpai air dimakan oleh berudu. Dan seterusnya, berudu dimakan oleh bangau. Lepas bangau ada lagi tak? Tak ada. Ini baru rantai makanan. Kemudian, okey,
Apa lagi? Okey. Kita dah ada berudu, kita dah ada rumpai air, bangau. Kemudian ikan kecil dan ikan besar. So, katakan kita gabungkan yang kedua, okey. Rumpai air dimakan oleh berudu. Kemudian ada tak haiwan lain selain bangau yang makan berudu? Okey, ada, iaitu ikan kecil. So, nak letak kat mana ikan kecil? Tak kisah awak letak kat atas ke kat bawah. Ikut awak, ikut suka hati awak. Katakan ustaz letak atas. Okey, ikan kecil. So, kita buat anak panah berudu dimakan oleh ikan kecil. Okey, berudu dimakan oleh ikan kecil. Berudu dimakan oleh ikan kecil. Kemudian, ikan kecil dimakan oleh bangau. Okey, dah. Ini pun dah jadi siratan makanan. Okey, kemudian kita ada apa lagi? Ustaz, ikan besar. Ikan besar tak ada. Okey, so kita settlekan. So, next, rumpai air dimakan oleh berudu. Berudu dimakan oleh ikan kecil. Kemudian ikan kecil dimakan oleh ikan besar. Okey. So, ikan besar letak mana? Letaklah kat mana-mana, tak kisah. Oops. Katakan Ustaz letak kat sini. Ikan besar. Ikan kecil dimakan oleh ikan besar. Kemudian ikan besar dimakan oleh bangau. Jadilah ini satu siratan makanan. Tak kisah bentuk dia macam mana. Okey. Yang penting, arah anak panah tu betul. Dimakan oleh apa tu? Betul. Okay, untuk soalan 4 ni sebenarnya awak boleh rujuk buku teks awak. Okay, buku teks awak, muka surat 83. Cuma Ustaz tak ambil sebiji daripada buku teks awak, muka surat 83 dengan 84 sebab dia banyak. Okay, tak faham. Okay, ni Ustaz ambil yang simple-simple saja. Soalan 4 ni Ustaz gabungkan. Ustaz pilih soalan muka surat 83. Okey, baiklah, seterusnya kita akan sambung sikit saja. Okey, Ustaz, mungkin akan ada pelajar yang tanya, Ustaz, dalam soalan ni dia cuma bagi satu bangau, satu berudu, satu rumpai air, satu ikan kecil dengan satu ikan besar. Awak kena faham, okey? Dalam soalan siratan makanan dan juga rantai makanan, dia tak nyatakan bangau ada 5 ekor, berudu ada berapa ekor. Tak, okey? Dia merujuk kepada populasi. Okey, kalau dalam video sebelum ni, okey, populasi tu maksudnya satu kumpulan hidupan. Ini cuma ambil contoh. Dekat habitat tu dia ada bangau, tapi bukan bermaksud bangau tu ada satu. Dia ada banyak lah. Okey, so ada banyak hidupan. So kita tak tengok pada jumlah bangau ada berapa ekor, berudu ada berapa ekor. Sebab tu kita boleh gabungkan. Kenapa awak tengok dekat sini? Kalau awak tengok dekat sini, kenapa kita boleh gabungkan dia jadi macam ni, jadi bentuk macam ni, jadi siratan makanan. Okey, bukannya bermaksud kena ada bukannya bermaksud bangau tu ada seekor, berudu ada seekor. Okey, rumpai air ada satu, ikan kecil seekor, ikan besar seekor. Tak, bukan macam tu. Okey, dia merujuk pada populasi ikan, populasi hidupan ada dekat kawasan tu. Ada banyak lah. Okey, so next kita pergi kepada, okey, di dalam rantai makanan dan juga siratan makanan, okey, simbol anak panah. Okey, simbol anak panah, okey, bermaksud dimakan oleh kan. So, selain daripada dimakan oleh, dia juga menunjukkan, nak bagi tahu dekat orang, nak bagi tahu dekat kita bahawa, okey, anak panah ni merupakan simbol tenaga dipindahkan daripada satu hidupan kepada hidupan yang lain. Okey, sebab apa? Okey, sebagai contoh, daripada mana berudu ni dapat tenaga? Dia dapat tenaga daripada rumpai air. Sebab apa? Rumpai air merupakan makanan untuk berudu. Daripada mana ikan kecil dapat tenaga? Okey, dia dapat tenaga daripada berudu. Berudu ni adalah makanan dia. Daripada mana ikan besar dapat tenaga? Dia makan ikan kecil. Daripada mana bangau dapat tenaga? Dia dapat ikan kecil dan juga dia dapat daripada ikan kecil dan juga ikan besar yang merupakan sumber makanan. Okey, itulah yang penting di dalam rantai dan juga siratan makanan. Setiap hidupan saling memerlukan antara satu sama lain. Okey, jelas ya?